Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada penonton-penonton setia Wanita hari ini. Siaran hari Khamis 20 Oktober 2022. Hari ini anda bersama dengan saya Farid Ahmad dan juga rakan F saya Fiza Sarjahan. Double F hari ini bersama-sama dengan anda untuk penonton-penonton Wanita hari yang pastinya mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang dah pun ada membuat perjalanan untuk pulang ke kampung. Maklumlah minggu ini merupakan minggu cuti yang panjang. Jadi ada di beberapa negeri yang dah pun mula bercuti esok. Jadi ramai pun dah merancang perjalanan untuk bertemu dengan sanak saudara atau mungkin membawa ahli keluarga anda untuk meluangkan masa bersama-sama. Tapi apa yang paling penting sekali adalah seperti yang telah pun kami kongsikan hari ke hari juga semalam sebenarnya, apa yang penting untuk kita sentiasa cakna dan tahu tentang keadaan semasa, khususnya tentang keadaan cuaca. Betul, bicara mengenai keadaan cuaca dan sebagainya sebelum merancang perjalanan maupun percutian ke destinasi mana-mana sekalipun untuk bercuti, mungkin sila ambil tahu tentang keadaan semasa khususnya cuaca di sana. Baik, hari ini di Wanita hari ini kita akan berkongsi satu lagi topik yang sangat menarik dan untuk hari ini kami menjanjikan sesuatu yang akan memberi inspirasi, semangat dan motivasi untuk anda. Betul tu, dan saya kira selain daripada topik yang bakal kita kongsikan sebentar saja lagi, saya rasa rata-rata tumpuan rakyat Malaysia hari ini juga menantikan pengumuman yang bakal dibuat oleh SPR tentang tarikh pengumuman pilihan raya. Dan mereka SPR telah pun bermesyuarat daripada jam 10 pagi tadi dan dikatakan mesyuarat mereka yang habis jam 12 dan akan adanya pengumuman dari masa ke semasa. Jadi kami di Wanita hari ini juga akan menunggu isyarat dan berkongsi kepada anda penonton lintas langsung pengumuman yang bakal dikongsikan oleh SPR. Tapi sebelum itu, seperti yang Farid katakan tadi, kami akan bawakan kepada anda kisah inspirasi pada hari ini. Dan topik kita pada hari ini berjudul Ini Takdirku. Dengarnya macam tajuk drama dan sebagainya. Tetapi memang kalau kita dengar ini takdir. Takdir setiap insan itu berbeza-beza. Ada perjalanan hidup masing-masing. Tetapi juga yang membezakan antara kita semua bagaimana kita sendiri mencorakkan semangat dan motivasi diri. Ya, betul tu. Ada dalam kalangan kita ini yang mungkin dilahirkan sempurna. Namun ada juga yang dilahirkan sedikit berbeza. Namun ada juga yang dilahirkan sempurna kemudian dalam mengharungi perjalanan hidup mereka ditimpa musibah dan juga bencana. Dan ketika itulah bagaimana kita nak kongsikan anda sendiri pengalaman diri anda kalau anda ada kisah tersendiri, pengalaman tentang bagaimana anda menerima takdir yang berlaku dalam hidup anda yang sama-sama dapat kita jadikan kisah aspirasi dan juga inspirasi kepada penonton yang lain. Terus kongsikan bersama kami di www.facebook.com/WHITV3. Jadi pastikan anda terus bersama kami bagi mereka khususnya terus mencari semangat, inspirasi dan juga motivasi untuk terus hidup dan berjaya. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Aduh mama, ada gadis baju merah bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita memasuki tengah. Senyum manis dan pipit bikin hati tertarik. Nona kau sungguh manis, bikin saya tertarik. Aduh mama, ada gadis baju merah bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita memasuk tengah. Senyum manis langsung pipit bikin hati tertarik. Nona kau sungguh manis, bikin saya tertarik.
dia tadi kompilasi bingkisan TikTok yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami yang mana tentang kisah-kisah inspirasi yang kami ambil daripada perkongsian TikTok anda tentang bagaimana individu-individu yang mungkin ada serba sedikit kekurangannya tetapi tidak menjadikan kekurangan itu sebagai penghalang untuk terus berjaya dalam kehidupan, malahan untuk berusaha lebih lagi untuk sama-sama menjalani kelangsungan hidup. Saya malu tengok video tu tadi, Farin. Betul. Sebab dalam kehidupan kita ni hari-hari suka-suka sangat merungut. Ada kerja merungut, kerja lebih merungut, kerja kurang merungut. Ini saya cakap diri saya lah. Tapi kalau kita lihat ada mereka yang dalam keadaan serba kekurangan namun semangat dan jiwa mereka sangat besar dan kuat untuk meneruskan kehidupan mereka. Hari ini kita cukup bertuah di studio wanita hari ini. Kami bawakan bersama dengan para penonton 3 orang insan yang hebat, yang cukup istimewa yang bersama kita. Kami satukan mereka dalam satu barisan ini. Kita terus saja perkenalkan mereka. Di ujung sana kita bersama dengan Dr. Ahmad Syamsuri bin Muhammad, Perunding Psikologi dan Kaunseling Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Terima kasih doktor bersama kita pada hari ini. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Farin, Fiza. Sama-sama. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Dan di sebelah doktor kita bersama dengan Sukur Ibrahim. Apa khabar Sukur? Oh, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak bersama dengan kami di studio ni. Yang pastinya banyak juga kisah-kisah inspirasi Sukur yang terus kami bawakan dari masa ke semasa. Dan ini bila kita kongsi poster semalam, dah ramai orang komen tak sabar nak dengar telatah Kak Yah TikTok kita. DJ TikTok. DJ TikTok kita. Kaza, apa khabar? Alhamdulillah, sihat kami. Okey, baik. Jadi kita rasa cukup tua, cukup berbangga bersama 3 orang figura yang hebat pada hari ini. Baik, mungkin kita nak mulakan dengan Dr. Syamsuri sendirilah yang juga seorang psikologis ataupun pakar motivasi. Okey, bagaimana kalau daripada kisah asal kehidupan yang orang kata sebagai kekurangan tapi Dr. sini menjadikannya sebagai satu motivasi dan hikmah dalam kehidupan ini? Okey, jadi saya dilahirkan memang cacat penglihatan lah dari kecil sampai sekarang dah berusia 40 tahun. Saya ada pengalaman menjadi OKU penglihatan 40 tahun dah. Okey, jadi dari kecil memang saya dibesarkan oleh ibu bapa yang mementingkan pendidikan dan menggalakkan saya berdikari. Jadi saya diberi peluang untuk melakukan pelbagai perkara. Saya naik basikal, saya mandi sungai, panjat pokok, naik basikal langgar pokok kelapa. Jadi itu benda biasa. Sama juga bila masuk ke universiti, dulu orang kata kalau masuk ke UM tak jatuh longkang tak graduate, dia kata. Jadi untuk OKU penglihatan dia ada syarat, lagi satu syarat untuk graduate iaitu jatuh longkang. Selain daripada pass semua exam kan, jatuh longkang. Jadi ibu bapa selalu kata, mak bapak saya kata belajar bersungguh-sungguh kerana orang lain ada macam-macam peluang tapi saya yang OKU penglihatan terhad. Jadi dengan pendidikan dia akan memberi lebih peluang kepada saya lah. Jadi daripada situ yang dan di sini doktor bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak dengarkan pelbagai lagi kisah daripada Doktor Sukur dan juga Kak Zah kita. Tapi sebelum itu para penonton yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, ini dia pengumuman yang bakal dikongsikan oleh SPR yang akan terus dikongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini dan seluruh rakyat Malaysia. Okey, kita terus saja berlintas langsung. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Okey, itu dia tadi pengumuman yang telah pun dibuat oleh SPR yang mana ini yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Teka-teki anda telah pun terjawab iaitu penamaan calon pada 5 November 2022, undi awal pada tanggal 15 November 2022 dan tarikh mengundi adalah pada 19 November 2022. Jadi seperti yang Farin katakan tadi, kita sebagai rakyat Malaysia kita jalan tanggungjawab dan tahun ini merupakan tahun yang lebih istimewa lagi kerana mereka yang berusia 18 tahun telah pun boleh mula keluar untuk mengundi. Okey, itu kan kita bukan satu topik yang berbeza dari masa ke semasa di wanita hari ini. Kita nak sambung tentang topik kita hari ini iaitu tentang ini takdirku. Kalau tadi doktor dah kongsikan bersama dengan kita bagaimana sebenarnya doktor dilatih ataupun dididik oleh ibu bapa untuk terus berdikari, tidak melihat ada kekurangan tetapi menjalani kehidupan seperti anak-anak ataupun insan yang lain. Begitu juga dengan Sukur. Kalau kita lihat kisah-kisah yang kita baca menerusi penulisan dan juga penceritaan Sukur, bagaimana ibu bapa Sukur sendiri mendidik Sukur untuk berdamai dan menerima takdir itu.
Ini suka kita nak kongsikan kepada penonton kerana kita semua ini mempunyai cerita yang berbeza-beza. Dilahirkan dengan keadaan yang berbeza-beza, tapi ada juga yang mungkin dilahirkan sempurna. Kemudian dalam pertengahan jalan kehidupan itu cerita kita mula berubah. Ada yang mungkin mengalami kemalangan, ada yang kehilangan dan sebagainya. Ketika ini ramai yang tak boleh nak menerima takdir dalam kehidupan mereka. Bagaimana Sukur nak kongsikan kepada mereka agar kita belajar untuk berdamai dengan takdir ini? Okey, saya soalan sangat bagus Iza. Sebab memang ramai orang mesej saya dekat Facebook, dekat Instagram yang mengalami contoh-contoh macam itulah. Yang takdir yang dia tidak ingini sebelum ini. Bagi saya pertama sekali yang saya nak bagi nasihat ataupun tips kepada masyarakat di luar, pertama sekali kena menerima dulu. Hari ni macam mana saya mula menerima diri saya seadanya. Sebelum ni dalam keadaan saya tak boleh terima, saya suka bandingkan hidup saya dengan orang lain, saya tengok kaki orang lain berbeza dengan kaki saya, tangan orang lain berbeza dengan tangan saya. Jadi benda pertama yang saya buat adalah saya menerima takdir itu dulu. Nak tak nak kita kena terimalah kan. Ini takdir kita kan. Itu pertama. Yang kedua adalah kita kena cepat-cepat let go and let God. Maksudnya kena betul-betul lepaskan, move on. Dan biar Allah yang uruskan. Maksudnya hari ni sebagai seorang manusia normal, kita tak boleh lari daripada perasaan sedih, menangis dan sebagainya. Tapi orang yang berjaya adalah orang yang dia tak layan perasaan tu lama-lama. Kita bagi ruang dan peluang untuk diri kita untuk menangisi takdir yang kita tak ingin itu. Dan lepas itu kita cepat-cepat bangkit untuk berjaya. Kita let go, biar Allah yang uruskan. Sebab takdir yang Allah uruskan dan takdir kepada kita adalah takdir yang baik, insya-Allah, kalau kita pandang daripada sudut yang positif. Baik, okey. Baik. Satu jawapan yang cukup cantik dan penuh inspirasi, dan kita nak beralih pula pada Cik Rusliza ataupun Kak Zah kita panggil Okey, mesra dengan Kak Zah. Okey, kalau kita lihat sebenarnya apa juga kisah kita, tetapi apa yang luar biasa yang disaksikan daripada ketiga-tiga tamu kita adalah keyakinan, adalah semangat itu. Bagi Kak Zah sendiri yang sentiasa muncul di TikTok, berkongsi, petah bercakap, ramai yang tertanya. Biasanya orang yang menerima nasihat seperti anda akan kata, dia kata rasa rendah diri, rasa malu, tak nak tampil. Tapi di mana keyakinan itu? Di mana semangat itu datang? Baik, terima kasih Farin, Fiza, wanita hari ini. Lama tahan air mata tadi cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang Farin, Allah takdirkan pada kita untuk memahami takdir itu dalam masa yang kita sendiri tak tahu panjang mana. Tapi kita terpaksa lalui dari sudut sama ada kita memahami atau tidak, kita kena ambil takdir itu. Jadi Kak Zah rasa keyakinan yang Kak Zah bina adalah daripada ujian-ujian yang Kak Zah terima daripada awal sehinggalah umur Kak Zah 40-an. Kadang-kadang Kak Zah rasa panjangnya masa terseksa aku itu. Untuk aku paksa orang terima aku, rupanya salah. Kita tak boleh paksa orang terima kita. Kita kena paksa diri kita terima kita. Keyakinan yang ada pada diri Kak Zah rasa bermula daripada didikan. Kak Zah bersyukur, alhamdulillah. Silakan Kak Zah terus cakap. Kak Zah bersyukur, alhamdulillah, Allah kurniakan Kak Zah kedua ibu bapa yang mendidik Kak Zah. Pertama diberikan kepada Kak Zah keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah bahawanya apa yang berlaku pada Kak Zah ni bukan siapa-siapa minta, bukan kita minta, bukan mak ayah yang tanda tangan pada Allah. Tapi inilah yang Allah telah takdirkan, Allah yang bagi. Jadi bila kita sebut Allah yang bagi, apa kuasa yang boleh lawan dengan kuasa Allah? Tak ada. Jadi kita kena ambil. Tetapi apabila Kak Zah ni jenis orang yang sukakan perkembangan yang baik, jadi Kak Zah cari di mana kelebihan. Kalau Kak Zah mengukur kelebihan orang lain, Kak Zah takkan sempat nak ukur kelebihan Kak Zah. Kak Zah sebenarnya minat sebagai DJ itu dah lama. Sebab Kak Zah suka bercakap. Sebab Kak Zah rasa bila Kak Zah bercakap, Kak Zah akan ada satu keyakinan terhadap diri sendiri. Jadi Kak Zah suka bercakap. Tapi Kak Zah tunggu mana-mana peluang tu tak ada. Sebab keupayaan diri semua wartawan, semua DJ semua cantik-cantik kan. Kak Zah tak ada. Jadi Kak Zah mencari membuat benda tu sendiri untuk
diri Kak Zah naik sendiri. Sebab bila kita menunggu orang menolak kita ke atas, tak ada, kita kena tolak diri kita. Kita kena mulakan langkah. Kita melangkah. Sedih memang sedih. Maaf Izzah ya. Bila kita baca dekat komen TikTok ni, dia terus ada komen kan. Setiap hari sebenarnya ada komen negatif. Tapi Kak Zah pejam mata, pegang pada hati, Allah ada, Allah ada. Itu je, Allah ada. Benda ni Kak Zah tak minta, tapi anugerah ni Allah bagi. Jadi Allah wakilkan, amanahkan pada Kak Zah untuk pegang anugerah ini seumur yang ada di dunia. Tak lama pun. InsyaAllah kita akan berjumpa di syurga, di akhirat dengan sempurna. InsyaAllah. Saya kira itu kata-kata yang betul-betul memberi satu tusukan lah ni kepada diri saya, dan saya kira mungkin penonton juga. Dan hari-hari kita ni yang kadang-kadang diberi keistimewaan ataupun kelebihan ataupun kesempurnaan, hari-hari kita ni masih lagi nak merungut, banyak perkara yang kita lakukan tanpa kita sedari. Doktor, ini kita nak katakan apa yang Kak Zah katakan tadi tentang bagaimana sebenarnya untuk kita bukan memaksa orang sekeliling kita untuk menerima keadaan kita, tetapi kita yang dahulu kena belajar untuk menerima keadaan diri kita, dan kita jangan mengharapkan orang lain yang untuk menolak kita ke atas, tapi bagaimana caranya untuk kita membantu diri kita. Ini yang mungkin berlaku dalam ramai kalangan penonton-penonton kita ini. Bila kita bercakap tentang takdir ini, bukan sahaja takdir yang melibatkan kemalangan, kecelakaan dan sebagainya, tapi dugaan-dugaan datang dalam hidup, doktor. Bagaimana kita sebagai manusia harus belajar untuk menerima apa yang datang dalam kehidupan kita ini, mungkin akan memberikan satu pelangi yang indah jika kita belajar untuk menerima satu persatu dari masa ke semasa, doktor. Okey, jadi kalau dari segi kaunseling, bila berlaku satu musibah yang menyebabkan kita sedih dan sebagainya, biasanya kita akan melalui 6 tahap sebelum kita hilangkan kesedihan tu. Biasanya bila mula-mula sesuatu berlaku, biasanya kita akan menafikan, denial. Okey, ini taklah ni, bukan ni, boleh baik ni. Lepas tu bila tengok lama-lama tak okey, ini makin sakit, macam dah tak boleh baik, start anger, marah. Marah, kenapa aku? Apa salah aku? Kenapa anak saya kena macam ni? Marah. Okey, lepas tu dia masuk kepada stage yang ketiga, iaitu tawar-menawar ataupun bargaining. Okey, biasanya kalau dalam tu dia akan usaha untuk mencari, pergi jumpa doktor, berdoa kepada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku ni, jangan jadikan aku OKU. Tapi kerana dalam stage tu dia rasa dia boleh sembuh lagi, jadi tawar-menawar. Akhirnya bila dah tak sembuh juga, dia akan masuk ke peringkat depression, kemurungan. Allah, dah tak boleh dah ni, nak macam mana dah, depressed. Jadi pada tahap depressed ni biasanya dia akan berkurung, duduk dekat rumah. Akhirnya dah lama-lama dia dah rasa tak boleh macam ni. Jadi akan tiba ke tahap acceptance, penerimaan. Okey, dan lagi satu stage yang akhir, bila dia dah terima, dia dah berdamai dengan takdir, dia akan mencari makna di sebalik kejadian tu. Oh, ini hikmahnya. Jadi dalam kaunseling kita akan bantu mereka klien yang menghadapi kesedihan ini, tak kiralah dari segi kehilangan ataupun berlaku kekurang upayaan ketika remaja ataupun dewasa, untuk melalui 6 stage ni supaya akhirnya dia dapat cari apa hikmah di sebalik kejadian itu. Itu orang kata cahaya di hujung terowong. Kita kena perlahan-lahan mencari cahaya yang bakal datang satu hari nanti. Betul kan? Bila saya dengarkan tadi, sebenarnya antara yang paling sukar sekali adalah di tahap yang kelima tadi, acceptance. Untuk menerima, nak bangkit tu, kalau tak ada support system yang baik, dia akan menjadi satu perkara yang sangat-sangat sukar. Betul. Okey, mungkin kalau saya tanyakan pada Syukur, saya tak nak terlepas tanyakan tentang soalan ini, kerana ini kita berbicara mengenai diri kita. Tetapi orang sekeliling juga sangat penting. Support system. Sebagai contoh mudah saja, ada di kalangan mungkin ahli keluarga, mak bapak, bila anak mungkin OKU dan sebagainya, mereka sendiri yang tak nak menerima, mereka sendiri tak nak membantu. Tak kira yang sempurna apa sebagainya, tapi autism pun kadang-kadang tak nak terima and in denial. Jadi bagaimana support system ini sangat penting dan juga menjadikan kalian seperti ini hari ini? Memang sangat penting kita, bila kita dah ditakdirkan macam ni, support system tu sangat penting lah, terutamanya macam saya sendiri.
orang pertama ataupun keluarga yang mainkan peranan yang sangat penting, utamanya mak dan ayah saya lah. Yang mana diorang memang betul-betul keluarkan diri saya dalam fasa saya tak ada keyakinan diri dulunya. Kan dia pergi saya keluar, pergi berjumpa orang ramai, buat persembahan, paksa saya untuk keluar. Dulu saya macam tak boleh terima, kenapa saya kena pergi menyanyi, berlakon, bersajar ketika saya kecil-kecil, sebab dulu saya pemalu. Saya tak boleh jumpa orang, tak boleh nak bercakap dengan orang kan. Tapi bila ayah saya paksa saya untuk ke depan, lama-lama saya nampak sebenarnya masyarakat dia tak memandang sinis pun terhadap golongan OKU macam saya. Saya ada bakat ataupun saya ada potensi diri yang saya boleh keluarkan. Dan alhamdulillah saya dah ada keyakinan diri. Dan bila saya masuk ke sekolah pula Farin, kawan-kawan main peranan yang sangat penting dalam membantu saya dalam saya mengecapi kejayaan yang saya ada hari ini. Sebenarnya semua benda di keliling kita positif ni dipengaruhi oleh diri kita sendiri yang positif. Kita sendiri yang positif dan kita akan menarik benda-benda positif di sekeliling kita. Itu memang kadang-kadang ada orang juga yang dia cakap kawan dia pun tak nak bantu dia, kawan dia pun tak nak tolong dia. Ada orang yang ejek, pandang sinis dan sebagainya. Tapi saya, alhamdulillah, seumur hidup saya dikelilingi oleh kawan-kawan di sekolah, di universiti maupun sekarang dah dalam dunia perniagaan. Kawan-kawan memang sangat suportif. Alhamdulillah. Yang sangat membantu saya dalam perkembangan ataupun perjalanan hidup saya. Kadang-kadang bukan kawan-kawan je, kadang-kadang orang sekeliling. Kadang saya pergi jalan mana-mana, nak lintas jalan, ada orang saya pun tahu sebenarnya, tapi ada orang tolong lintaskan. Naik tangga dekat masjid, tiba-tiba ada orang nak saya pimpin ke, dan sebagainya. Jadi rasanya macam masyarakat sangat menerima ataupun sangat welcome kepada mungkin golongan kurang upaya dan sebagainya. Cuma hari ini macam mana kita nak keluarkan diri kita daripada kesedihan ataupun daripada rasa kita ni adalah orang yang bernasib malang. Ini yang kita nak, bagaimana nak keluarkan diri kita daripada keadaan tersebut. Ini ada kaitannya dengan apa seperti yang dikongsikan oleh Kak Zah tadi kan. Apa yang Farin tanyakan tadi, ada juga perkongsian daripada rakan kita di Facebook. Ada banyak komen-komen positif sebenarnya yang dikongsikan. Ini kita ambil daripada Aisyah Afrina Hamizah Ridwan. Katanya, saya kena tengok live di Facebook sebab anak autism saya buka channel lain. Tajuk hari ini sangat menarik buat saya untuk terus menjaga anak autism saya, girl baru usia 7 tahun. Ini ada kaitannya dengan apa yang Farin katakan tadi. Ada dalam kalangan ibu bapa dan juga keluarga sendiri yang kadang-kadang sukar untuk menerima takdir ini. Malu nak bawa anak keluar, malu nak tunjuk kat jiran-jiran dan ahli keluarga, sorok keadaan dan sebagainya. Tetapi Kak Zah, bagaimana Kak Zah sendiri mengambil masa untuk bawa diri ke depan, sebab keadaan Kak Zah berbeza dari awal kecil sehingga remaja normal seperti biasa, kemudian mengalami masalah keadaan muka yang lebih besar dan sebagainya selepas proses beberapa tahun tu. Bagaimana Kak Zah bangkit untuk buktikan kepada masyarakat ini bukan kekurangan tetapi ini adalah satu kelebihan yang harus ditonjolkan. Bermula daripada perkataan-perkataan yang kita sebut, itu sebenarnya perkataan yang Kak Zah lontarkan di waktu Kak Zah beraksi. Kak Zah kata ini bukan kekurangan, ini kelebihan. Itu sebenarnya Kak Zah bukan cakap untuk orang lain sebenarnya, untuk diri sendiri. Tetapi sebenarnya basic yang perlu ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa anugerah Allah ini tanamkan dari awal. Kak Zah mak ayah alhamdulillah daripada awal adik-beradik selalu letakkan di telinga Kak Zah ni bila Kak Zah tanya kenapa bila saya menangis terlampau besar, lidah saya kenapa biru masa kecil, ada orang pergi sekolah orang ejek, saya pernah duduk sekolah asrama, saya tidur orang sepak-sepak muka saya. Jadi saya mengadu kenapa aku kenapa macam ni. Jadi jawapan tu sebenarnya saya tak dapat keseluruhan jawapan daripada keluarga. Cuma saya bersyukur hari ini, Farin Fiza, Allah menyimpan jawapan tu untuk saya lalui sendiri. Apabila saya lalui sendiri keadaan itu, jawapan tu saya puas hati. Saya puas hati, ini adalah Allah punya, bukan saya punya. Saya hanya dipinjamkan sebentar sahaja. Mungkin pada mata orang tak lawanya. Kenapa macam ni? Muka tak malu ke buat macam ni, itu ini kan? Tapi Allah dah kirimkan anugerah ini bersama ilham dan kelebihan yang pada orang lain mungkin tak ada. Contoh saya daripada umur 11 tahun dah memang pandai mengendalikan mesin jahit. Saya tak pernah belajar dengan mana-mana pun. Dan benda tu tak ada keturunan yang pandai tailor, tak ada. Mak saudara ke semua tak ada. Saya pun tertanya, macam mana saya boleh pandai? Saya cuma tengok magazine, saya buat, saya olah benda tu. Tapi hari ini saya dapat jawapan. Allah ambil mak saya pada umur 20 tahun. Sebenarnya Allah nak memberikan kekuatan yang berperingkat kepada saya. Menerima takdir saya secara sendirian pada satu saat. Saya hanya ada Allah. Saya hanya bercakap dengan Allah. Saya tak pernah meluahkan apa yang saya lalui selain pada mak. Bila Allah ambil mak, dah tak ada dah.
Kemudian saya meluahkan tu pada Allah. Saya kalau orang lain berdoa macam ni, saya sampai angkat tangan, kenapa Allah, ya Allah tolong aku. Jika takdir aku tidak baik, ya Allah ya Tuhanku, angkat aku, tarik aku, letakkan aku dalam takdir yang baik. Sebab aku hamba-Mu sama macam hamba yang lain. Kasihi aku. Aku terima ini anugerah terindah yang Allah bagi. Aku pegang amanah ini kalaupun sampai mati. Amin. Kita kena minta keyakinan tu pada Allah. Sebab Kak Zah dah cuba sebenarnya pergi jumpa kaunseling, psikiatrik. Jawapan tu Kak Zah tak dapat. Sebab bila kita minta pada manusia, manusia tu lemah sama macam kita. Mintalah pada Allah. Kuatkan hati anak-anak bergantung kepada Allah. Kak Zah rasa tak ada siapa pun yang tolong Kak Zah hari ini melainkan Allah. Cuma Allah datangkan insan-insan di sekeliling kita sebagai orang kata mata kasar. Kita dapat Penguat siapa? lah. Penguat. Siapa tolong kita? Mak, ayah. Siapa tolong kita? Sepupu, sepapat. Abang Kak Zah, abang yang sulung. Alhamdulillah. Nama dia Rusli, Kak Zah pun Rusliza. Tak jauh rasanya kan. Tapi dia jarang bercakap. Cuma kadang-kadang kata-kata dia membuatkan Kak Zah jadi kuat. Tersentuh. Kak Zah, minta maaf saya nak menjelah. Kalau kita cakap tentang kehidupan kita ni, perjalanan hidup kita ni berbeza-beza. Apa yang Kak Zah katakan ni, saya memahami bahawa bahagia itu kita yang kena cipta sendiri. Tetapi Kak Zah, dalam menempuh kehidupan dengan dugaan yang mendatang, Kak Zah juga pernah mengalami kegagalan perkahwinan selama 2 kali. Ada juga kisah-kisah yang kita dengar ataupun kita baca bagaimana keadaan Kak Zah sendiri selepas operation dan sebagainya, terpaksa menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal. Bagaimana tu dengan keadaan-keadaan sebegitu Kak Zah boleh bangkit, bangun dan hari ini memberi inspirasi kepada insan lain? Jangan marah pada manusia lain. Kalau macam takdir jodoh kita dengan suami tiada, jangan marah pada dia. Benda tu takkan berlaku tanpa izin Allah. Allah yang atur benda tu. Jangan marah pada manusia lain. Sebenarnya ujian yang Allah bagi itu adalah untuk hikmah akan datang. Kak Zah 40 tahun rasa macam letihnya dengan ujian ini satu kan. Tetapi Kak Zah tanamkan selepas ujian ini mesti ada rahmat yang Allah sedang sediakan untuk Kak Zah. Kak Zah anggap ujian tu macam butir-butir permata yang Allah sedang ambil letak di atas. Satu masa Allah akan hempas. Dan Alhamdulillah Fiza, Farin, 2 setahun yang terakhir ni, waktu Kak Zah menikmati keindahan itu. Kak Zah rasa Kak Zah betul-betul hamba Allah yang Allah sayang sangat Kak Zah dalam masa setahun ni. Kak Zah tak pernah impikan dapat perhatian begini. Kak Zah buat TikTok tu semata-mata nak orang faham adanya manusia indah seperti Kak Zah yang Allah ciptakan dan menumpang kasih sayang anda. Itu saja. Tapi Allah bagi lebih. Kak Zah bukan mengharapkan itu. Kak Zah mengharapkan orang memahami. Masuk TikTok ada orang tanya, muka ni macam ni. Kak Zah cuma nak setiap kali Kak Zah live, Kak Zah akan beritahu bahasa-bahasa yang patut anda tanya orang begini. Jangan kenapa mulut tu? Kak Zah kata cuba olah soalan tu, menganggap soalan tu untuk anda. Sampai ke hati anda nak cakap macam tu. Diplomasi lah. Jadi Kak Zah bukan mendidik manusia menjadi manusia. Kak Zah berkongsi apa yang Kak Zah rasa untuk anda fahami. Sebab takdir hari ini kita rasa kita dapat anak yang cantik apa semua kan. Itu takdir kita waktu ini. Akan datang kita tahu tak? Kita tahu. Kak Zah pun berkahwin tak pernah berniat dalam hati untuk bercerai. Tapi itu yang Allah aturkan. Rupanya penceraian itu untuk Allah angkat Kak Zah letak di Kuala Lumpur ini menemui takdir yang lebih baik. Di Kuala Lumpur inilah tempat Kak Zah berhijrah. Terima kasih warga Kuala Lumpur, warga Selangor. Terima Kak Zah. Kak Zah bukan orang sini sebenarnya. Tapi Kak Zah mencari rezeki di sini. Saya tak tahulah setiap baik-baik yang keluar daripada mulut Kak Zah ni, hati saya ni di tengah berkecamuk penat, saya nak tahan air dia mata ni sebenarnya. keluar. Wanita yang luar biasa, kekuatan positif, redha dan banyak lagi sebenarnya. Ada orang dia jodoh dia lambat, dia sedih, ada dikurniakan anak yang sedikit pun dia sedih dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita ni ramai lagi orang sebenarnya yang sedang bertarung, berlawan dengan melalui pelbagai dugaan dan cabaran hidup yang lebih mencabar, tapi mereka boleh menerima takdir hidup tu dengan sebaik mungkin. Selalu kita nak kata kita susah, sebenarnya ada lagi yang lagi susah. Bahagia kita kena itu ada dalam redha. Bila anda redha, anda akan dapat bahagia. Kak Zah pernah berlawan pada takdir, lawan. Apa yang Tuhan bagi ni tak nak. Sampai pergi jumpa psikiatri apa semua kan. Tapi rupanya memang tak ada jawapan pada yang perlawanan tu. Kita kena terima redha. Dalam redha itulah sebenarnya bahagia. Baik, kalau redha tu sebenarnya acceptance lah, betul ya Dr. Suri? Nombor 5 tadi ya? Nombor 5 tadi. Okey, baik, di penghujung perbincangan kita, perkongsian kita yang penuh inspirasi ini, baik mungkin ringkas juga saya ingin tahu juga, kalau katalah ada golongan-golongan seperti ini yang tidak kurangnya buli, ejekan, dipandang rendah dan sebagainya, bagaimana mereka harus melihat situasi ini untuk terus bangkit dan mendapat semangat? Doktor, silakan.
memang ada setengah OKU yang kurang bernasib baik berhadapan dengan situasi yang macam ni. Yang paling penting adalah social support tu yang paling penting. Sokongan sosial daripada keluarga, daripada guru-guru, daripada orang sekeliling, itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita sendiri, kita manusia, kadang-kadang kita lemah. Jadi kadang-kadang kita perlukan rasa perlindungan daripada orang sekeliling kita. Kita perlu ada sense of belonging, rasa dipunyai. Tak apa, orang bully saya, tapi saya ada ibu bapa saya yang sentiasa menyayangi saya, melindungi saya. Saya ada guru-guru saya yang sentiasa ingin lihat saya berjaya. Saya ada keluarga yang sentiasa mendorong saya untuk saya cemerlang. Saya ada Tuhan yang sentiasa memberi keberkatan kepada saya. Jadi dengan rasa dipunyai, rasa kita akan ada tujuan hidup, purpose in life. Jadi bila ada tujuan hidup itu, orang buat macam mana pada kita pun, kita akan cekal, akan tetap berjalan, tetap berlari untuk sampai ke tujuan hidup kita. Kerana kalau itu jati diri kita lah, jati diri kita. Tujuan hidup tu membina jati diri kita untuk kita terus bangkit, terus berjalan, terus berlari. Jadi bila dalam keadaan yang macam ni, insya-Allah apa cabaran pun yang ada, kita mampu tempuhi. Kerana tujuan hidup kita tadi. Tujuan hidup tu penting. Fokus in life lah orang putih kata. Kita kena tahu kenapa kita hidup ni untuk apa yang kita harus lakukan, dan itu yang paling penting sekali sebenarnya. Sebelum kita nak tanyakan rumusan kita daripada Syukur sendiri, ini perkongsian daripada Farah Faryanti. Banyak komen-komen, tak dapat kita bacakan kesemuanya. Saya OKU dan anak pun OKU terlantar. Tambah lagi kami hanya tinggal berdua sahaja setelah arwah suami tiada. Biasa ujian demi ujian datang, alhamdulillah semua boleh saya lalui. Biar miskin, cacat dan tiada daya, hanya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana selalu ada jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin Syukur, perkongsian kita hari ini banyak yang nak dikongsikan, tetapi mungkin dalam masa yang singkat ini, apa yang kita boleh sampaikan kepada penonton-penonton kita untuk kita rumuskan tentang bagaimana untuk kita belajar tentang terima ini takdirku. Pertama sekali apa yang saya buat untuk menerima takdir, pertama sekali kena sabar. Sebab orang yang sabar ni dia memang akan melalui banyak fasa-fasa cabaran lah. Sabar. Dan kedua, lepas sabar, benda yang paling kuat adalah bersyukur. Bersyukur. Sebenarnya sebelum ni saya tak terima diri saya seadanya, tapi bila saya keluar, saya jumpa dengan kawan-kawan yang lebih daif daripada saya, yang lebih susah daripada saya. Ya, walaupun kaki saya pendek, tapi sekurang-kurangnya saya boleh berjalan, berlari, naik tangga. Ada orang yang kaki normal langsung tak boleh jalan. Kan kena duduk wheelchair dan sebagainya. Jadi kita kena bersyukur. Bersyukur apa yang takdir Allah bagi kepada kita sekarang. Dan cuba jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Please, harap sangat. Sebab sekarang zaman media sosial yang kita boleh tengok live orang lain kat mana-mana. Bila kita tengok orang lebih daripada kita rasa macam kenapa hidup kita macam ni, kenapa kita kurang itu, kenapa kita kurang ini. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebab apa? Kebahagiaan setiap orang berbeza-beza. Kita kena bahagia. Saya selalu pesan kepada orang, bahagia cara kita. Orang yang bahagia ni, Fiza, Farin, orang yang bahagia ni, hati dan jiwa dia akan tenang, dan orang yang tenang insya-Allah akan menang. Baik. Orang yang tenang insya-Allah akan menang. Kita semua berdamai dengan takdir dan terus bangkit dalam kehidupan ini dan mencari tujuan hidup yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ahmad Samsuri, Syukur dan juga Kak Azhar kerana bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah. Saya ambil sekali lagi apa yang dikatakan oleh Syukur itu, bahagia akan tenang dan orang yang tenang akan menang insyaAllah. Kita nak berehat dahulu seketika. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua tetamu kita. Diharapkan ada manfaat daripada perkongsian yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda penonton hari ini. Kita akan kembali bersama dengan Kai Bahar selepas ini. Kita berehat dulu, jangan ke mana-mana. Kai Bahar. Wanita hari ini. Tidak akan rimbang dengan cinta pandang pertama. Bergetar hatiku bila bertemu si gadis ayu cantik yang parasmu. Aku ajamu
tu wanita lah, bukan orang lelaki. Tak, saya masuk seronok tu Kak Bahar, saya bawa kawan wanita tu. Wanita hari ini. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami di Wanita hari ini sebab lagu pun wanita kan. Dia ikut tema. Ikut tema. Okey. Kak Bahar boleh kongsikanlah apa agaknya konsep lagu yang dibawakan ni? Okey, first kali lagu ni ciptaan daripada Abang Hari Khalifah, itu Apak. Dan lagu ni dia berkonsepkan tentang wanita lah, di mana seorang jaka tu dia mula suka kepada seorang wanita itu kali pertama lah macam tu. Pandangan pertama saya dengar lirik dia tu. Ini betul ke? Ini kisah benar ke apa? Lagu ni saya rasa Apak lebih tahu kot. Dia kisah benar. Ini bukan kisah Kak Bahar lah, bukan nama sebenar, bukan. Kisah benar tu dulu ada lah. Bukan sekarang. Tak, sekarang tak ada. Okey. Sekarang mungkin dia pandang 2-3 kali baru dia boleh fikir. Okey, kalau kita dengar genre-nya pula kan dia macam dia very easy listening, very catchy. Memang inikah yang dipilih ataupun selesa dengan genre terbaru seperti ini? Okey, pemilihan lagu untuk kali ini saya rasa pemilihan yang saya rasa tepat untuk pendengar di luar sana, especially kepada penyokong saya lah. So, sebelum ni kan dah banyak lagu sesedih kan. Selama ni kan. Yalah, cek stres je kan. So kita nak happy-happy sikit lah. Ada pelbagai genre kat situ lah. Okey, tapi bila dah dikeluarkan lagu ni sebab kebiasaannya Kak Bahar dengan lagu-lagu yang melo-melo sikit kan. Jadi bila dah adanya lagu wanita ni, bagaimana komen-komen daripada peminat Kak Bahar sendiri? Diorang suka sebenarnya. Dan lagu ni pun dah mencecah 300,000 lebih dah. Masih lagi trending dekat YouTube. Diorang suka sebab lagu ni happy, catchy and bila dengar tu senang nak hafal kan. Betul. Untuk kali pertama tu dah terus masuk. Aku bisa gila kan. So lagu ni senang lah untuk boleh bagi cadangan. Rasanya boleh buat step TikTok ah. Itulah sebab itu saya cakap kan? lagu dia catchy. Itu yang saya. Boleh. Dia automatik je dia masuk. Nanti buatlah tau. Nanti share dengan kita orang. Bagi challenge pada wartawan-wartawan wanita ni sebab dia orang masuk ke TikTok. Itulah tadi pun ada TikTok tadi. Tadi gerak-gerak. Aku buat lagu ni tadi. Okey, nama dia ada yang suka buat TikTok ada 3 orang. Jadi bila Kai buat, Kai tag kami, nama dia ada Syifa, Tasha dengan Ain. So make sure dia orang buat. Okey. Katalah pertaruhan anda kali ini berjaya dengan lagu-lagu genre sebegini. Adakah mungkin akan meninggalkan mungkin lagu-lagu yang sedih-sedih, lagu melo-melo terdahulu atau bagaimana agaknya? Okey, sebenarnya saya tak stick kepada satu benda tu. And macam lepas pada lagu ni ada lagi lagu yang perancangan lah ni. Perancangan tapi bergenre lain pula. Dia macam pelbagai lah kat situ. Ini memberi warna-warni lah dalam karya sendiri kan. Dan sebab kalau kita cakap macam cita rasa manusia tu berbeza-beza. Jadi kalau mungkin ada yang gemarkan genre yang berbeza, mereka dah tahu dah selepas ni Kai akan berikan mereka lagu ataupun genre yang berbeza. Baiklah Kak Bahar, mungkin penonton-penonton dan juga peminat nak terus mengikuti perkembangan terkini awak. Jadi bagaimana cara untuk mereka teruslah nak intai-intai aktiviti Kak Bahar ni? Dan juga video klip ni. Follow Instagram Kai Bahar 94. Okey. Dan jangan lupa untuk terus dengar dan tonton Wanita di YouTube Rusa Music. Okey, dan dengar di semua digital platform. Okey. Jangan lupa tahu tengok ulang-ulang kali loop. Itu yang paling penting. Look. Okey. Terima kasih kepada Kak Bahar. Selamat maju jaya dan terus lagu ni diharapkan terus meletup lah. Macam tu kan. Dan bukan saja moga bertemu dengan wanitanya, jangan lupa mengundi. 19 November tu. Betul. Okey, mengundi kat mana ni? InsyaAllah Bangi. Ikut IC. Okey. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti akan terus bersama dengan anda di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baiklah, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Selain daripada rakan-rakan kita di Facebook ni menghantar komen-komen tentang topik kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda semua. Kami hargai setiap satu daripada komen anda. Mungkin kekangan masa tak dapatlah kami bacakan semua. Tapi ada juga ini kisah yang inspirasi tentang pengumuman yang dibuat oleh SPR tadi. Ini tentang 107 pelajar istimewa ikuti simulasi mengundi. Dan ini juga bukan pertamanya mereka yang berumur 18 tahun mula keluar mengundi. Jadi simulasi ini saya kira satu inisiatif yang cukup baik untuk membiasakan atau memahamkan kepada pengundi-pengundi muda khususnya yang istimewa ini juga dalam keluar mengundi. Ini iaitu sebanyak 107 pelajar daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Kuantan yang mana mereka ni Fahrin mengikuti simulasi pilihan raya di Dewan Ibnu Al-Awam yang mana mereka
mereka ini terdiri daripada pelajar istimewa yang kali pertama macam Farin katakan tadi mengundi dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Dan inisiatif ini dikongsikan oleh pengetuanya Najib Muhammad. Mereka yang layak mengundi terdiri daripada 13 pelajar yang menghadapi masalah pendengaran dan 94 pelajar masalah pembelajaran. Ini yang menariknya, pihak sekolah turut mendapat kerjasama sepenuhnya daripada Pegawai Jabatan Penerangan Kuantan dan Pahang dibantu oleh guru-guru bagi menjayakan simulasi yang mengikut peraturan ditetapkan oleh SPR. Jadi anda penonton juga jangan lepaskan peluang kerana kami di Wanita Hari ini juga pada minggu hadapan akan kongsikan tentang topik simulasi ini untuk kita sama-sama kongsikan topik berkaitan cara untuk mengundi bagi pengundi-pengundi baru ni. Jangan rugi, ini tanggungjawab kita. Baik, kami akan kembali lagi pada hari esok untuk hari Jumaat Hikayat Perkahwinan. Wow, topiknya salahkah tanggung suami atau biawak hidup? Ini yang satu perkara yang kita akan bincangkan pada hari esok. Kerana ini jugalah yang banyak dikongsikan di media-media sosial tentang permasalahan rumah tangga kini. Jadi kalau anda ada perkongsian anda, pengalaman anda ingin terus kongsikan bersama kami seperti biasa, terus kongsikannya di Facebook WHI TV3. Jaga diri, bagi nak memandu jauh, berhati-hati di jalan raya, pastikan kenderaan anda telah pun orang kata diselenggara. Itu yang paling penting. Baik, kami tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Bye-bye. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia